Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bertemu pada kali ini dalam My Hafazan Time, nikmatnya menghafaz Al-Quran, dan mari kita sama-sama mulakan pertemuan kita dengan membaca doa penerang hati, kerana insya-Allah hari ini kita akan menghafaz Al-Quran bersama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan simpulan lidahku, fasihkan tuturku. Mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan untuk kita menghafaz bersama-sama pada kali ini My Hafazan Time, dan insya-Allah hafazan kita akan memberi fokus kepada satu surah, iaitulah surah Al-Mulk. Namun begitu, taklah kita hafaz dalam masa yang singkat ini seluruh surah Al-Mulk. Kita akan memberikan kepada beberapa bahagian. Dan mengapa kita nak hafaz surah Al-Mulk ini? Antara motivasi kita untuk terus menghafaz surah Al-Mulk ini, kerana antara yang disebutkan di dalam tafsir Al-Munir, nama surah ini selain daripada Al-Mulk, ia juga dikenali sebagai surah Al-Waqiyah dan juga surah Al-Munjiyah. Menjaga dan juga menyelamatkan. Ada mesej yang cukup besar bagi surah ini, bagi sesiapa yang membaca, menghayati dan mengamalkannya. Mudah-mudahan mereka ini terjaga dan juga terselamat daripada seksa di dalam kubur nanti. Dan yang keduanya, surah Al-Mulk ini kita nak berikan perhatian juga kerana ia menjadi misi kita bersama-sama menuju Quran Awal yang akan berlangsung insya-Allah pada bulan Ramadan, 26 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan dengan 24 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan dengan 6 Mei 2021 insya-Allah. Surah Al-Mulk kita selalu baca pun surah ini. Dan Alhamdulillah bagi siapa yang dah selalu baca, ada yang mungkin dah lancar dan mungkin ada yang dah hafaz surah ini. Dan dalam surah ini, secara umumnya kita pergi kepada sinopsisnya terlebih dahulu. Apakah yang dapat kita berikan perhatian? Yang pertama, dalam surah ini kita dapat berikan perhatian tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca dan juga kita hayati, kita akan berjumpa dengan banyak sangat mesej kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk. Yang kedua, bila kita baca surah ini juga, bukan sekadar kita melihat kepada kekuasaan, tetapi ada bukti-buktinya. Didatangkan pelbagai bukti untuk kita mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
dalam surah ini juga memberi kita peringatan tentang hari kebangkitan, tentang kiamat. Dan yang keempat, terakhirnya, dapat kita katakan dalam surah ini juga mengandungi perbincangan tentang rezeki, di mana rezeki ini kita perlu usaha, dan dalam cakap rezeki ini juga kita perlu bertawakal. So itu gambaran secara umum berkaitan dengan surah Al-Mulk. Sekarang mari kita teruskan bersama-sama untuk menghafaznya. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah bersedia? Tarik nafas terlebih dahulu. Lepas. Kita nak menghafaz menggunakan Al-Quran Al-Hafiz. Kerana apa? Al-Quran ini ada pembahagiannya. Jadi kita tak adalah nak bahagikan sendiri kerana dah dimudahkan. Satu muka surat ada 3 pembahagian, dan dalam surah Al-Mulk ini sendiri sudah dibahagikan kepada 7 bahagian. Jadi ini adalah bahagian yang pertama, di mana bahagian ini hanya mengandungi 3 ayat awal yang insya-Allah kita akan mula hafaz sebentar lagi. Apa yang kita nak berikan perhatian pada 3 ayat awal ini? Jom kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Saya baca di sini, sidang pendengar sekalian membaca di tempat masing-masing, baca dengan penuh bersemangat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Lihat betul-betul ada 3 ayat, di mana ayat yang pertama bermula dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada ayat ini kita mula memberikan perhatian tentang maha berkat Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan ada kaitan dengan ziyadatul khair, al-subutul khair, kebaikan yang terus bertambah dan juga berkekalan. Dalam masa yang sama kita juga bercakap tentang stability. Bagaimana alam ini, bagaimana seluruh jagat ini, siapakah yang mengelolanya, siapakah yang mentadbirnya? Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kestabilan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pada ayat kedua, kita mula memberikan perhatian tentang kehidupan kita ini, iaitu kita hidup ada di sana yang disebut sebagai ahsanu amala, better me, agar kita terus menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mengapa? Di sana juga ada perbincangan tentang dimulakan kematian dan kemudian baru disebutkan dengan kehidupan, kerana kematian adalah menyebabkan seseorang itu mula cakna, urgency untuk beringat, beringat dan terus beringat. Kita terus diingatkan dengan kematian, kerana dengan kematian bila kita ingat, kita akan berhati-hati, kita akan membuat segala sesuatu kerana kita berada di dalam tabarak, dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkat ini. Itu yang kedua. Kemudian pada ayat yang ketiga, kita sambung lagi perhatian. Alladzi khalaqa 7 samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Pada ayat yang ketiga ini, kita dapat memberikan gambaran tentang bagaimana Allah menciptakan langit, dan itu adalah dalil bukti tentang kebesaran Allah, bukti tentang kerajaan Allah Subhanahu wa taala.
yang penuh dengan kestabilan ini. Baik, kita dah memahami sedikit cerita daripada ayat 1 sampai ayat 3 itu, dan sekarang kita nak mantapkan hafazan kita. Tadi kita dah baca dengan bacaan kali pertama, kita baca sahaja. Kali kedua, kita sudah melihat kepada apakah mesej yang sekurang-kurangnya kita boleh ambil daripada 3 ayat ini. Dan kali ini, kali yang ketiga, kita akan baca sekali lagi, tetapi dengan bacaan yang tuan-puan dah kena berikan perhatian. Sedang pendengar di rumah, tengok tangan saya tu. Tangan saya ni kita dah mula berikan perhatian. Kenapa? Bila tangan ini bergerak, ia seiring dengan kedudukan ayat di dalam muka surat ataupun halaman yang sedang kita baca itu. Baik, mari kita mulakan hafazan ayat yang pertama terlebih dahulu. Kita mula satu. Ayat yang pertama, Tabarak, bermula daripada awal baris di sini, dan pada penghujung baris itu sudah masuk ayat yang kedua. Jadi dia tak sampai di hujung. Kita bayangkan ini bahu dan ini bahu. Dan satu muka surat, satu baris itu daripada sini ke sini. Jadi daripada sini ke sini sudah masuk ayat yang kedua. Jadi kita kena ke sini sedikit, ke dalam sedikit. Itu adalah pada ayat yang pertama. Jadi sekarang ni kita baca Tabarak sampai Qadir di sini. Sekarang ni mari kita baca bersama-sama dengan membayangkan kedudukan ayat. Tengok mushaf masing-masing. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, tengok tangan saya sekali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, ayat yang pertama kita dah hafaz? Jom, kita nak cuba hafaz ke ataupun tidak hafal. Kalian yang berada di tempat masing-masing itu, tengoklah ke arah mana-mana pun, dekat atas ke, dekat kanan ke, dekat kiri ke, di mana-mana sahaja arah. Yang penting kita tidak melihat mushaf. Kita nak tengok pada ayat yang pertama, berapa banyak sekurang-kurangnya yang kita dah mula bayangkan dan kita dah boleh ingat dan kita dah boleh baca itu tanpa melihat mushaf. Jom kita lakukan bersama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aywa, baik. Sekali lagi, tunjuklah mana-mana arah yang berada di tempat masing-masing. Nak tunjuk atas boleh, bawah boleh, belakang boleh. Sama-sama. Ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Ayat yang pertama, ada yang mungkin, Ustaz, saya tak hafal lagi ni. Tak apa. Teruskan menghafal walau tak hafal-hafal. Jangan risau. Bila kita berusaha untuk menghafal, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita itu. Kita nak terus masuk ayat yang kedua ni. Ustaz, sabar. Kita tak boleh tunggulah. Kan, kalau belum hafal juga, tak apa. Lepas ini ambil lagi masa berkali-kali untuk mengulang ayat yang pertama. Tapi untuk kali ini, kita nak terus pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua bermula daripada baris yang pertama itu di hujung dan kemudian dia masuk kepada baris yang kedua. Bermula dengan allazi khalaqa. Allazi khalaqa. Kemudian sambung dekat bawah al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan di hujung sekali wa huwal azizul ghafur. Baik, sekarang ni kita baca bersama-sama, tangan semua sekali. Ikutlah tangan tu nak letak dekat mana, dekat atas ke, dekat depan ke, yang selesa. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Sekali lagi. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Baik, mari kita baca. Kita mula dengan alladzi khalaqal mauta wal hayah. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Kemudian kita sambung. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum baik liyabluwakum ayyukum. Baik, kita ambil daripada awal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Kemudian ahsanu amala. Baik, sama-sama. Ahsanu amala. Ambil daripada awal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian bahagian yang terakhir, ayat yang kedua, wa huwal azizul ghafur. InsyaAllah ini kita selalu baca kan, aziz, ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Sekali lagi. Wa huwal azizul ghafur. Baik, kita baca penuh ayat yang kedua. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Jom kita baca ayat yang kedua bersama-sama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Baik, sekarang ni tengoklah dekat mana-mana arah. Wah, kita nak tahu hafal ke belum hafal lagi ni. Jom kita tengok. Tengok depan boleh. Tengok kanan boleh. Tengok kiri boleh. Jom kita buat sama-sama ya. Kali yang pertama. 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Baik. Sekarang ni kita tengok sekali lagi dekat mana-mana. Kalau dekat dalam Al-Quran Al-Hafiz itu ada kertas, ada apa? Ada lampiran di situ. Dan kalau di situ kalau tengok ada, carilah kertas berwarna putih. Cek kertas berwarna putih. Kita tunjuk dalam kertas berwarna putih itu. Baik, bayangkan ada kertas berwarna putih. Kita tunjuk kedudukannya itu. Alladzi khalaqal mauta. Baik, sama-sama. Kalau ada kertas putih, tunjukkan sekarang. 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sekali lagi ada yang dah hafal, ada yang Ustaz, kejap, baru hafal berapa peratus? 50%, 60%, 70%. Tak mengapa. Kita teruskan. Ingat, hafal walau tak hafal-hafal. Kerana setiap huruf yang kita baca itu, Masya Allah, tabarakallah, diganjarkan dengan pahala. Dan
kita punya kesungguhan untuk menghafaz itu juga diganjarkan lagi dengan pahala. Masya Allah, tabarakallah. Sambil kita duduk, kita menonton, kita menghafal bersama-sama, kita dapat banyak sangat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ini. Tak gembira ke? Kenalah gembira. Jadi kalau kita gembira, jom kita teruskan hafazan ayat yang ketiga. Hafazan ayat yang ketiga bermula dengan baris yang baru. Alladhi juga. Tadi mula dengan alladhi, sekarang pun alladhi lagi. Kali ini bercakap tentang penciptaan langit. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min. Ma tara fi khalqir rahmani min. Min. Habis dekat baris yang pertama. Kemudian masuk lagi baris yang baru. Tafawut. Kemudian sambung. Farji'il basara hal tara min futur. So ada 3 bahagian. Kita pergi pada bahagian yang pertama dahulu, ayat yang ketiga ini. Tentang langit yang diciptakan tibaqa, bertingkat. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sekali lagi. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sekali lagi. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Baik, itu bahagian yang pertama. Penciptaan langit bertingkat-tingkat. Kemudian sambungan bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, ayat yang ketiga ini dia dah sampai hujung dan kemudian masuk sedikit baris baru. Baik, kita sambung hafazan kita. Bahagian yang kedua, ayat yang ketiga. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sekali lagi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Baik. So itu bahagian yang kedua. Kita ulang bahagian pertama dan juga bahagian yang kedua. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kemudian bahagian yang ketiga. Allah suruh buat apa? Farji'il basara hal tara min futur. Allah suruh tengok, ulang tengok. Farji'il basar. Kalau kita tadabbur ini ada satu bahagian yang sangat menarik. Mengapa disuruh ulang? Mengapa tidak suruh tengoklah? Ada perbincangan yang cukup menarik. Kalian cuba nanti tengok-tengok dekat situ, kenapa farji'il basar, kan? Mengapa Allah sebut begitu? Kenapa tidak tengoklah, kan? Seperti mana kita selalu baca dalam ayat-ayat yang lain, lihatlah, unzur, kan? Ini cakap tentang fanzur, farji'. So mari kita hafal bahagian yang ketiga ini. Sedia bahagian yang ketiga. Farji'il basara hal tara min futur. Sekali lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Sekali lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Masya Allah, tabarakallah. So bahagian yang pertama, bahagian yang kedua dan ini bahagian yang ketiga. Jom kita gabungkan terus bahagian pertama, kedua dan ketiga ini. Ingat bermula daripada allazi. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur.
Sekarang ni mari kita tengok bahagian lain. Tengoklah dekat atas ke, tepi ke, mana-mana tempat yang kita nak tengok selain daripada kita melihat ayat Al-Quran itu. Kita nak tengok kita dah hafal ke ataupun berapa peratus dah hafazan kita tu. Boleh bayang-bayangkan. Jom tengok dekat mana, nak tengok mana, nak tengok mana. Terpulanglah. Jom kita tengok tempat lain. Mari kita tengok hafazan kita ni dah habis dapat ayat yang ketiga ke ataupun belum lagi. Kalau belum, jangan risau. Hafal walau tak hafal-hafal. Dan kalau sudah, alhamdulillah, doa sungguh-sungguh agar dapat dijaga hafalan ini, insya-Allah. Jom kita baca ayat yang ketiga. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi itu adalah hafazan untuk kita pada kali ini. Ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga surah Al-Mulk. Mudah-mudahan kita sudah pun menghafaz. Kalau belum hafaz seluruhnya, paling tidak kita sudah pun menghafaz 50% ataupun 60% daripada ayat 1 hingga ayat 3 ini. Dan teruskan kita mengulang kerana itu yang lebih penting. Bila kita menghafaz, kita ulang dan ulang dan ulang, insya-Allah ingatan itu akan semakin kuat dan mudah-mudahan kita dapat menghafaz surah Al-Mulk lancar seperti mana kita membaca surah Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pun menghafaz bahagian yang pertama surah Al-Mulk dan kita sudah pun memahami sedikit intipati daripada ayat pertama sehingga ayat ketiga surah Al-Mulk. Mudah-mudahan ia memberikan kekuatan kepada kita untuk melihat kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, dalam keadaan penyakit yang tidak menentu, tapi kita tahu kestabilan itu bukan daripada kita. Kita berada dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan segala yang termampu kerana kita mahu menjadi hamba Allah yang terbaik dan kita buat better me ahsanu amala. Kita ingat hidup ini tidak lama, mati datang tiba-tiba. Sebab itu kena ingat selalu tentang kematian. Diulang. Kita melihat langit, kita melihat alam, kita melihat kematian. Inilah yang akan menyebabkan kita semakin kuat untuk mentadabburi dan juga mengingati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup untuk kita kali ini, jom kita dapatkan dahulu 2 tips penting. Ini 2 tips penting pada siri ini. Yang berada di rumah boleh catat. Nanti takut terlupa. Kerana ni kalau cari tak jumpa dah lah. Dalam Quran memang tak jumpa lah tips ini. Kerana tips ini kita bahagikan dalam program ini. Tips yang pertama, seperti mana ayat yang awal sekali dibacakan, iaitu daripada surah Al-Qamar. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kita kena yakin sungguh-sungguh bahawa ketika mana kita mahu menghafaz ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan janjinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikr. Ini bukan janji daripada saya, maka kita tidak ada keraguan langsung pada janji ini. Kerana Allah kata walaqad yassarnal Qur'ana lizzikr. Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran untuk lizzikr, untuk diingati. Walaupun ada banyak perbincangan, tapi mudah-mudahan lizzikr, untuk kita mengingati Allah dengan kita menghafaz ayat-ayatnya ini, Allah mudahkan. So itu tips yang pertama, yakin sungguh-sungguh bahawa dalam menghafal Al-Quran ini Allah sudah mudahkan. Tips yang kedua, sekiranya kalian hafal kerana ada 4 kelompok orang yang menghafal Al-Quran. Kelompok yang pertama, mereka yang hafal lambat dan cepat lupa. Ini kita tak nak lah. Bukanlah tak nak, tapi ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, hafalnya cepat dan cepat pula lupa. Tadi hafal lambat, cepat lupa. Ini hafal cepat, cepat lupa. Kelompok yang ketiga, orang yang hafal lambat dan lambat lupa. Dia memang hafal dia lambat, tapi dia lambat lupa. Dan ada orang yang hafal cepat, tetapi dia lambat lupa.
Mudah-mudahan kita tergolong dalam kelompok yang keempat, dan kalau kita nak kelompok yang kelima, hafal dan mustahil untuk lupa, itu ada dia punya tips yang lebih penting, iaitu menjaga ketakwaan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So tips yang kedua, jangan pernah putus asa, teruskan menghafal walau tak hafal-hafal. So itu dahulu untuk perjalanan kita akan kembara menghafaz surah Al-Mulk ini. Kita baru habis bahagian yang pertama, My Hafazan Time, nikmatnya menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.